Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Okey. Hari ni kita akan bercakap tentang rantai motosikal. Yang dekat depan aku ni ada rantai O-ring dengan rantai high quality lah, tapi bukan O-ring, biasa je, open. So 22428 nanti lah kita cerita yang ni contoh je. So kita cerita pasal rantai motosikal sikit dalam modifikasi ya. Sebab rantai motosikal ni kalau kita salah pilih, kita modi pun power susah nak keluar. Terutama sekali kat top speed lah. Sebab dia ada resistance. Dia rantai dia bergoyang. Memang top speed tak naik. Memang sangkut. Oh, gear 3 okey. Gear last tu gear 4 ataupun gear 5 okey. Gear 6 tak okey. Dia berenjuk-renjuk. Tak boleh. Dia takkan pergi. Top speed takkan pergi. Rantai ni main keperanan penting lah. Rantai tak boleh berenjuk sangat. Dia ada free play tu kan. Tegang kendor. Kalau kita beli baru pun mesti ada kat tegang kendor. Walau halus pun. Semakin sikit semakin bagus lah. Tegang kendor. Dia punya panggil, dia punya inconsistent dia tu. Mesti ada punya sikit. Okay. Tapi macam mana kita nak pilih rantai yang elok dalam pemilihan kita ni. Okay, sebelum tu kita cerita basic sikit pasal rantai ni. Rantai ni okay, bermula dengan saiz lah. Kita ada dengan rantai ni saiz motosikal standard. Kalau ES5 tu 428. Kalau nak pakai ringan sikit 415. Ada 520 ni untuk superbike lah. Superbike ke ataupun motor-motor besar sikit ada 5. So nombor ni aku cerita pasal umum je nombor dia. 415, 428, 520 ni contoh. Nombor pertama tu adalah jarak pitch. Kalau kita rantai kan macam ni kan. Rantai kan. Okey, rantai ni gini, lepas tu ada pin sini kan. Okey, so jarak antara ni, pitch ni, nombor depan. 4 ni. So dia ada berapa inci dia. Kalau 4 ni, jarak dia berapa mm. Tak silap aku kejap. Silap aku kita tengok dah jarak dia. Ada lah jarak dia berapa mm. Kalau kita tengok kat internet jarak dia. So beza antara 415 dengan 420 ataupun 420 dengan 520 jarak pitch. Nombor depan 5 dengan 4 tu. So jarak nombor 2 belakang ni 15, 28, 20 ni adalah lebar rantai tu. Lebar rantai tu adalah ni. Ada kan pin dia tu. Lepas tu jarak ni sebelah lagi. So lebar dia tu. Lebar dia tu lebar dalam. Ya kan, lebar luar dengan lebar dalam. So sebelum tu aku buka luar rantai senang nak tunjuk. Sekejap. Okey. Ni senang nak tunjuk. Okey, so dia adalah saiz 4 depan dengan 2 tu adalah saiz pitch, iaitu jarak antara rebag ni dengan rebag, antara rebag lah. Okey, ni rantai Taicom 428 122. Ini ada 428 contoh. So dia punya nombor kedua tu 28, 15, 20 tu adalah lebar dia punya roller ni. Roller dia ni beza. Roller tengah tau. Dia ada roller, dia ada pin, nanti aku tunjuk komponen-komponen dia. Ni rantai O-ring. So abaikan ni. Orang kata rantai O-ring ni besar saiz dia. Dia saiz besar tapi dia punya kod sama, iaitu dia boleh pakai sprocket 428 walaupun dia lebar macam ni. Dia lebar sebab dia O-ring je. Dia seal O-ring. Dalam ni ada grease. Tapi grease tu bukan kat roller tau. Dalam bushing, bukan kat roller. Dengan itu perlu letak minyak lagi. Ada orang kata ni tak perlu letak minyak dah kalau O-ring. Kena letak minyak sebab kat roller tak ada minyak bos. Roller ni dia kering dalam ni. Roller ni dia terapung je. Ni musim-musim ni terapung je. Bushing dalam tu ada pin, bush. Dalam bush tu, dalam bush tu ada grease. Dia seal tu dalam bush tu, iaitu pin ni dengan bush tu bergeser, dia ada grease dalam. Jadi dia tahan lama, dia tak panjang. Yang jadi panjang adalah house-nya bushing dalam ni, bawah roller ni. Bawah roller ni yang pusing-pusing ni ada bushing dalam. Bushing tu yang house dalam dia disebabkan oleh rivet ni bergerak dalam. Jadi untuk O-ring dia ada seal dia ni. Dalam tu ada grease. Jadi dia susah nak haus dalam tu. Jadi tahan lama. Okey. Dia memang sangat keras ni. Tengok. Dia bentuk dia tak lembek. Keras gila. Sebab O-ring macam tu memang berat. Nanti aku cerita kelemahan dia apa semua tu dan kelebihan dia. Kelebihan dia memang tahan lama. Ada grease dalam ni. Kalau kita buka memang ada grease dalam ni. Dalam bush lah. Bukan dalam roller. Nanti aku cerita komponen dia. Okey. So saiz dia dah tahu dah. Lebar dia macam 415. So kalau 415 dia punya pitch sama, jarak ni sama, tapi dia punya sprocket tu kena halus sebab roller ni sempit lagi. 15 ni dengan 28 lebar, roller dia besar, roller dia lebar. Kalau 415 kecil sikit roller dia. Jadi jarak pitch sama. Okey, kalau superbike jarak pitch ni lagi besar, rebag ni jarak lagi jauh, lagi besar-besar, sprocket lagi besar lah. Okey, itu untuk saiz. Jenis pula dia ada seal, iaitu O-ring, X-ring yang ada seal ni, ada ring ni. Dia O-ring ni dia seal sebab nak letak dalam ni ada grease. Ni tak nampak sangat, jap. Ni nampak seal ni. Seal ni dia ada grease ni ada O-ring ni dia seal. Dalam ni ada dia masuk grease dulu baru dia rebag pakai mesin lah. Sebab aku tak ada pin depan dia tu, senang kalau nak tunjuk. Tapi ni senang cerita dia ni seal untuk ni. So dia tak ada free langsung, memang fit.
Memang fake. Dia tak ada free langsung. Minyak ni memang terperangkap dalam tu. So bila bergerak laju, dia grease ni tak kata keluar dia ni. Kalau kita tak ada o-ring ni, bila rantai gerak laju, inertia, pusing kat sprocket tu, minyak kata percik. Kau pernah isi minyak sini kan? Minyak rantai kan? Letak grease ke, letak apa ke, bila ke tak tunggu dia kering, kalau terus mercik dekat rim, dekat tu. Nampak dia akan kering balik. Yang ni tak ada merciknya. Kau bawa 300 km sejam pun Superbike kan, semua ada ring. Tapi tak pakai O-ring, dia pakai S-ring, SW ring yang terbaru lah daripada, tak salah aku, daripada RK Japan tu. Okay, SW ring ni lagi ringan sebenarnya. O-ring ni agak berat. Dia punya tu agak ketat lah ring dia ni. Kalau S-ring lembut sikit, tapi tak boleh lawan dengan open lah. Yang tak ada o-ring ni memang ringan nak mampu lah. Siapa yang penting untuk speed, untuk main dekat-dekat ni, bukan untuk ketahanan lah. Orang kata sekali main je. Lepas tu kena jaga lebih sikit lah. Sebab dia bila tak ada o-ring ni akan mudah bocor lah. Dia pasir masuk dalam ni tau, dalam rivet ni. Dalam pin ni, antara pin dengan bushing, dia akan masuk pasir. Roller ni tak cakap memang dia akan masuk pasir lah sini. Even o-ring pun takkan seal kat sini. O-ring still kena ada minyak kat sini. Sebab bushing ni dia open. Bushing pula, roller ni yang pusing-pusing ni dia open. Bushing bawah roller ni yang kena yang dia jaga. Sebab dia selalu bergeser kosong macam tu, bergeser direct. Sebab tu stres paling kuat lah. Yang o-ring ni, roller ni dia stres dia tak kuat sangat. Dia tarik-tarik gitu je. Yang ni paling bergerak. Bergerak ni cepat haus dalam tu. Jadi rantai jadi panjang pendek. Jadi tegang kendor. Makin banyak tegang kendor, kena tukar rantai lah. Kalau sikit lagi macam tu, ada free play dia macam tu, tegang kendor tu. Kalau sikit tak apa lagi. Okay, kalau banyak kena tukar rantai. So ni o-ring memang tahan lama sikit. Okay, so next kita cerita pasal ring ni. Ada banyak kalau yang sealed punya ni. Kalau unsealed ni dia tak tu. Kejap aku keluarkan dulu satu lagi. Okay, yang ni adalah DID original. Original sebenarnya tak tahu original. Dia punya tak transparent original ni. Satu lagi ada hologram apa semua. Original tak original tak apa, letak tepi. Aku suka tengok material. Lepas tu aku cakap original tak original, tapi memang original pun. Cuma nak tahu dia punya tak seal, tapi dia punya material tebal macam material yang ni. Yang ni high quality punya part 28. Yang tak seal punya, tak ada o-ring, tapi dia high quality sebab dia pakai solid bushing. Bushing dia yang tengah ni, dalam ni bawah roller ni dia solid. Nanti aku cerita apa itu solid, apa itu tak solid. Yang murah-murah, yang RM20 rantai RM20. Ni rantai ni mahal. Murah sikit daripada o-ring, tapi mahal lah, RM50 macam tu lah. Kalau beli online sampai ada yang 100 lebih. Dia tak ada seal apa, tapi harga dia beratus. Sebab dia material dia buat, dia solid bushing. Bushing dia solid. Dia bukan yang jenis yang di pandai kita cerita bushing tu macam mana. So dia, yang ni tak ada o-ring. Nampak dia lembut. Nampak lembut. Nampak lembut. Ni ringan gila ni. Ni siapa nak kerja top speed, yang top speed nak test HP, nak masuk dyno, pakai yang ni. Tapi nak ketahanan, nak pergi konvoi apa semua, nak hari-hari pergi kerja, tapi top speed dia dah drop lah. Asal-asal kau pergi dyno dapat 25 HP. Bila kau tukar rantai o-ring macam ni, daripada rantai ni kat dyno tinggi-tinggi 25 HP, kau pakai rantai ni mungkin drop jadi 23, 21 HP je. Tapi lasak lah, tahan lama, pakai hari-hari pergi kerja pun. Aku dah pakai hampir 2 tahun tau rantai ni. Ni rantai yang ni lebihan daripada ES5 tau. 122 ES5 pakai. Berapa banyak kena potong? Dia banyak mana kena potong. Nampak? Ni yang baki daripada ES5. Yang sekarang ni aku pakai lagi rantai ni dekat ES5. Kalau orang kata motor aku slow, ni sebab dia. Slow sikit lah daripada boleh pergi 1315 GPS. Aku boleh pergi 125 GPS je. Sebab ni rantai ni buat. Tapi tahan lama. Dah 2 tahun aku pakai. Tak pernah selama ni aku pakai tu. Aku pakai pasal 6 bulan dah kena tukar. 6 bulan kena, sebab dia dah berenjuk. Bila kan top speed tu dia macam motor kan macam unta je ni. Dia macam berenjuk. Kena tukar rantai. Dia bukan masalah tayar bengkak tau. Dia rasa macam tayar bengkak, tapi bukan tayar bengkak, rantai tu. Rantai dia tegang kendor dia tinggi sangat. Dia free play terlalu banyak. Tegang kendor gila. Sekarang ni aku pakai tegang gitu je. Dah 2 tahun pakai pun gitu lagi. Memang tahan lama, memang puas hati dari segi pemakaian. Jadi dari segi performance memang tak sampai top lah. Tapi bagi aku ada target aku lah. Body 110 GPS jadi lah cukup lah. Walaupun kalau aku pakai tukar ni lah projek seterusnya. Ni untuk top speed ni. Ni tak pakai ni rantai baru ni memang untuk top speed aku pakai. Nanti memang untuk top speed. Sebab aku tukar daripada o-ring ni, tapi aku pakai 428 yang high quality punya solid bushing. Dia sama sebiji teknologi dengan ni. Beza dia tak ada o-ring je. Ni Taicom, yang ni DID DID Japan
memang dia sama je, cuma dia tak ada o-ring. Sebab tu ketahanan dia aku rasa mungkin kurang sikit daripada ni, tapi tahan daripada standard lah, sebab dia solid bushing. Solid bushing ni tahan lama sikit daripada biasa, dan dia sangat lasak dan sangat ringan lah. Dia punya pusingan tu ringan, tak ada berat. Ni berat ni. Ni berat ni. Yang ni ringan gila. Okay, tu beza dia. So tu baru select untuk cerita tu. So komponen asas dia ada pin ataupun rivet kat tengah ni. So aku ambil yang ni lah contoh. So pin dia yang ni. Pin ni yang tengah rivet ni adalah pin ataupun dia panggil rivet lah. Dia akan matikan. Ada yang setengah rantai tu bang, ada yang rantai tu super baik tak pakai pin yang macam kita tu, key macam macam ni jap. Macam key ni. Kunci dia ni, kunci kepit-kepit dengan plier tu lah. Ada sekarang tu pakai rivet. Dia matikan dengan rivet juga. Dia ada alat untuk matikan dengan rivet tu. Macam basikal lah. Macam basikal yang ada speed tu. Yang ada driller tu. Dia tak pakai pin. Dia pakai masuk gitu. Ada masuk rivet. Satu lagi ketuk. Ataupun dikepit macam tu. Okay. Yang jenis tu untuk super bike biasanya pakai. Dia sekali pakai rantai tu. Dia buka, buang je lah. So kalau yang ni pakai pin. Macam tu lah. So pin tu tengah ni ada rivet. Okay. Lepas tu ni ada key dia. Key ni kalau yang o-ring, dia akan bagi o-ring sekali dengan grease kat sini untuk picit. Sebelum kita pasang tu, lubang ni kita akan masuk grease, lepas tu masuk o-ring, lepas tu masuk dia punya tu, o-ring akan kepit. Sama macam ni lah. Buat macam tu juga. O-ring kiri kanan untuk seal kita punya pin ni. Ada grease yang tu dia bagi. Kalau korang ada beli asing ke apa semua kan, dia akan bagi grease. Ataupun letak grease biasa yang kita pakai pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma grease ni bagus sebab dia setengah grease tu dia bukan anti karat. Dia akan berkarat, cepat cair. Kalau grease yang dia bagi tu lagi kualiti lah. Sebab aku pakai grease yang dia bagi tu tahan lama sikit. Lepas tu beli grease murah, grease merah tu kan, lama bagi dia berkarat. Dia cepat cair kot. Aku pun tak tahu. Sebab dia kurang melekit yang grease yang kita pakai tu. Grease yang dia bagi ni macam sticky sikit, melekit sikit. So plate ni yang ni plate luar, yang ni plate dalam. Plate luar, plate dalam. Okay, plate dia. Plate ni ada ketebalan tapi kalau murah punya memang nipis sikit. Tapi yang paling penting pada rantai saiz dia apa. Kalau tengok lebar jangan terkejut. Kalau dia kata 428 tapi lebar, biarkan, abaikan. Saiz dia lebar tak lebar. 428 tu yang tengah ni, yang untuk sprocket tu. Roller dia ni yang penting. Jarak antara roller dan saiz lebar roller tu yang penting. Yang luar ni pakai o-ring lagi lebar. Lepas tu ketebalan ni pun sama. Tak mempengaruhi pun sebab sprocket duduk tengah-tengah ni. Kalau ini tebal pun, ni tebal memang je lebar. Kalau dua-dua ni tebal, memang terkejut sikit. Asal 428 kalau lebar tak ada o-ring tapi tak lebar. Kalau o-ring lebar tak apalah, ni tak ada o-ring pun lebar sebab dia tebal. Ni tebal. Sama macam yang ni o-ring memang tebal lah kan. Tengok yang tak o-ring pun gila tebal juga. Sebab ni yang special punya. Kalau rantai murah dia nipis, aku perasan nipis sikit. Kalau sekarang tengok kita memang nipis. Yang ni yang DID memang popular. DID ni ramai orang pakai. Dia boleh geng dengan IKM tapi DID lagi pro lah. Memang dia ni bahagian rantai. Sama dengan arcade lah. Arcade Takagaso benda, Takasago benda, Takagaso benda dah, yang Japan tu kan. Lebih kurang lah. So ini bahagian roller. Roller ni sama dengan bushing tak. Dia ada solid, dia ada tak. Apakah solid, apakah tak. Roller ni kalau kita kalau yang tak solid, ni solid, dia tak ada sambungan. Maksudnya dia ni solid daripada tiup. Yang daripada tiup, bukan ada garis. Kalau kau nampak kat sini ada garis, macam plate yang dilipat. Plate yang dilipat maksudnya tu bukan solid, tu biasa. Tu ada daripada plate besi yang dilipat, dia bentuk dilipat membentuk roller. Yang tu yang murah punya. Kalau rantai murah memang pula-pula ni nampak macam sambungan, macam dia pula, macam kita lipat lah. Macam ni contoh. Ni solid. Kalau tak solid dia ada garis ni macam sambungan lipat. Faham? Sama juga dengan tu roller. Bushing kat bawah dia pun, dan tempat dia berpusing, tempat dia bertapak tu pun solid juga. Kalau yang murah memang roller, kau cabut roller ni, cabut tinggal bogel macam ni. Dapat je bogel macam ni. Lepas tu cabut roller dia satu, pak cabut, tengok. Keluarkan bushing, keluarkan roller. Roller tak solid, bawah ni pun tak solid. Yang tu murah gila. Kalau boleh kita nak solid, yang ni tak ada sambungan, ni memang solid. Kalau diikutkan dia ada tulis kat sini. Kat kotak pun dah tulis. Mana Google solid, mana solid chain. Jadi lesen mana curl bushing. Ni curl. Ni curl bushing ni yang murah aku cakap. Kalau solid bushing, tengok ketahanan dia tinggi. Solid bushing ni memang dipakai, DID ni pakai solid bushing chain endurance performance. Memang dia ni solid dan tebal lah. Dia bukan sama, bukan curl yang bukan dilipat. Bukan rantai murah. Okay, sama ni o-ring pun solid. O-ring confirm solid dia pakai. Jarang aku rasa, tak jumpa lagi kalau dia o-ring dia pakai material murah sini. Dia pakai yang curl punya, yang dilipat punya. Tu jarang aku jumpa. Tapi kalau yang standard tak ada o-ring, memang dia adalah yang curl yang murah-murah tu kan. Tapi yang ni memang solid
Tengok roller dia licin gila. Roller untuk DID, dan dia ni tak ada o-ring tapi dia rapat bagus. Dia ada free sikit lah, nampak free sikit. Yang ni jadi ringan. Yang ni pula sebab dia ada getah antara tu, seal, nampak? Seal o-ring. Jadi dia berat. Dan minyak kat dalam tu bukan kat roller lah. Ingat, minyak grease yang dia seal tu bukan kat roller. Roller ni still lagi kena minyak. Orang kata minyak sebab tak nak bagi kat, bukan. Memang kena minyak. Roller ni perlukan minyak sebab dia open, dia akan kering. Jadi yang tak perlu minyaknya yang dalam ni, yang ada seal o-ring dalam tu dah ada grease, dan grease tu takkan keluar. Yang ni pula dua-dua memang confirm kena minyak lah, sebab roller ni perlu minyak. Yang dalam ni pun free ni, ini tak ada tak, kena minyak, dia akan masuk minyak lembab masuk dalam tu. Okey. Kalau ada pasir masuk celah tu, yang jadi panjang pendek rantai tu, yang jadi house tu ni roller, bushing dalam tu. Bukan roller ni okey je. Roller ni duduk tempat situ je, walaupun dia longgar, still lagi pegang rantai tu pada kedudukan yang asal. Yang jadi panjang atau pendek, rantai panjang ke pendek tu adalah ni rebag ni dengan roller dalam dia tu, bushing dalam tu. Bushing tu yang house. Jadi kalau pegang ini pun bergoyang dah. Dia ada panjang, ada pendek, dia dah house dalam tu. Yang o-ring ni dia susah nak house sebab o-ring dia seal, pasir tak boleh masuk, minyak duduk dalam tu kekal. Tapi berat nak lekat, nak gerak ni. Berat tu je, tapi ketahanan dia sangat bagus. Aku pakai hampir 2 tahun untuk EX5. Bayangkan EX5 428 o-ring, bukan 415 o-ring lah. Ramai orang pakai 415. Nanti kita cerita 415 o-ring dengan 428 biasa yang mana tahan, macam tu. Nanti kita cerita. Ada tu case tadi. So net adalah bushing, lock pin yang tadi lah. Bushing yang dalam ni, roller duduk atas dia, bushing. Kalau ikutkan, okey, ya. Okey, ni adalah ni rivet. Okey, lepas tu bushing dia. Okey, ni dalam bentuk ni lah, 3D lah. Okey, bushing. Terbalik aku 3D aku. Lepas tu atas ni roller lah atas ni kita. Ni masuk roller. Pin, bushing, roller. So yang seal tu adalah grease dalam bushing. Dalam dia ada seal, ada o-ring kat luar ni. Dia seal yang ni. Yang luar ni still lagi kena minyak. Sebab tu kena minyak juga. O-ring ke X-ring kena minyak juga. Sebab roller tu akan kering nanti, bising nanti. Roller tu perlukan minyak. Bushing tak perlu dah, sebab bushing tu memang masih dengan o-ring. Yang tu ketahanan dia rantai. Sebab tu rantai o-ring aku pernah tengok, rantai sampah berkarat dia pakai lagi. Okey lagi, tak ada tekan kena memang, tapi berkarat dah. Berkarat satu lagi roller ni berjalan lekat-lekat. Roller dah bising lah. Sayang kat roller. Bushing memang tahan dalam ni. Bushing ni dah ada minyak dalam dia, tapi roller tu dah longgar. Kesian. Dia kata, asal kau tak minyak, roller dah longgar gila. Roller dia kesian kat roller. Aku pakai 2 tahun kemas lagi roller. Sebab aku tak minyak. Minyak yang terbaik adalah minyak apa? Minyak yang paling sticky, iaitu yang sticky, yang nipis dan sticky, iaitu minyak rantai lah. Yang orang spray tu, dia minyak tu kena tunggu kering dulu lah. Dia akan kering jadi grease. Melekit. Paling bagus. Sebab dia bila rantai bergerak, dia merecik tau. Kalau tak melekit, dia akan hilang. Kering terus. Pakai minyak enjin pun boleh. Sebab minyak enjin ni bagus sebab dia, orang kata bagus sebab dia masuk kat tempat-tempat kecil ni, bagi yang tak ada o-ring lah. Dan mudah-mudah masuk bawah roller ni, mudah masuk. Dan minyak yang terbaik sekali ni, yang setakat pengalaman aku lah, minyak gear red line. Minyak gear yang melekit tu. Yang kalau minyak gear kereta, minyak gear manual kereta. Yang melekit kan, dia panjang. Bila kita tarik minyak tu macam ada tali tu kan. Minyak tu yang terbaik sekali. Kali merah, tapi yang tu aku ambil kat kereta je. Dulu aku pakai red line. Minyak red line. Minyak gear tau yang terbaik. Minyak gear. Minyak yang busuk. Tanya siapa? Ayah. Ya, ada minyak gear yang terpakai tak? Yang tu busuk. Minyak tu kan. Tapi jangan kena tangan. Minyak tu agak, dia bukan tajam. Dia beracun sikit. Minyak tu ada, dia panggil EP additive, iaitu extreme pressure additive untuk gear. Jadi dia ni bila kalau letak minyak gear, dia sama macam minyak hitam tapi lagi pekat. Lepas tu tunggu dia kering sikit, baru kararan lah. Dia memang sangat melekat pada logam. Minyak gear ni tip lah, simple tip, tapi kau try tak percaya. Memang sedap pakai minyak gear. Minyak gear terpakai pun tak apa. Yang dah pakai tu, kata minyak gear. Kalau nak baru lagi bagus. Minyak gear 890. Yang manual punya, bukan minyak gear automatik. Bukan kan. Minyak gear manual. Jangan gear automatik pula. Kalau boleh minyak gear box LSD tu. Itu bagus. Extreme pressure dia, EP pressure dia bagus. Dia akan jaga besi-besi yang berlaga, yang bertekanan tinggi tu. Okey, tu tip lah sikit. Okey. Nak pakai spray pun boleh. Tapi spray tu jangan terus kan. Bagi dia kering dulu. Benda tu dia akan meruap, lepas tu melekit. Dia akan jadi melekit kalau minyak rantai yang spray tu. Okay. So next kita cerita pula pasal Apa ni Silage chain. Okay. Kelebihan lah silage chain. Kenapa orang pakai o-ring bang? Apa kelebihan? Saya tak pernah pakai pun. Ramai tak pakai.
Kenapa? Saya tengok yang motor besar-besar je pakai O-ring bang. LC Wasuko yang CC besar-besar berani pakai tu pun ada yang pakai 415 lagi. O-ring tak pakai 428 macam abang. ES5 je pun pakai ni. Belagak ke bang? Bukan belagak, maksudnya aku dah pakai untuk lasak. Kan kita model ada dua sebab. Nak bagi lasak ke ataupun nak bagi laju. Aku ni dua-dua. Laju ada limit dia. Aku bukan nak laju sangat. Laju sikit-sikit boleh pergi 100 GPS. Rapat meter ES5 cukup lah. Meter ES5 rapat 120 belaga dengan tupung boleh pergi. Tak silap 110 je tu. 110 GPS meter ES5 dah rapat tau. Aku baru je baiki meter aku. Seronok gila tengok meter rapat. Padahal baru bawa 110 GPS. Hari-hari bawa 110 GPS. Okey lah. Kalau ni pakai O-ring, kalau pakai ni mungkin lebih lagi pergi. Sebab ni dia resistant. So kelebihan silet chain ni tahan lasak. Aku pakai hampir 2 tahun. Aku bulan 11 setahun lepas. Bulan 11 tahun lepas. Setahun setengah lah ikutkan. Lebih kurang dekat dengan setahun setengah dah aku pakai. Okay. Lepas tu dah lebih setahun lah. Kenalan cerita lebih setahun aku pakai. Dan cover dia lebih daripada 20,000 km GPS. Lebih 20,000 km GPS. Orang kata tahannya. Sebab aku pakai sekejap-sekejap satu lagi kan kita kan PKP. Tak boleh nak masa long distance 2 kali full tank 200 km non-stop. Jaranglah aku buat. Susah nak pergi jauh, tak ada tempat nak pergi jauh. Kira full tank sekali 100 km GPS lebih kurang. Boleh lah aku buat. Jadi orang kata mungkin sebab tu tahan. Kalau pergi jalan konvoi je, pergi Melaka Melaka, mungkin tak sampai setahun. Tapi dari segi kilometer kita jangan tengok berapa tahun. Kita tengok kilometer. 20,000 km GPS boleh cover lagi. Gila. Itulah kata aduh. O-ring tu lah. Kalau fikir-fikir balik, untung gila pakai O-ring. Sebab dia bukan tak laju pun, laju je. Sebab CC aku dah besar. 56 standard modi. 56 standard modi bagi aku pakai O-ring pun masih boleh dapat 110 GPS. Tegak masih boleh dapat lah. Maksudnya tak ada slow sangat. Cuma dia berat ujung top speed tu dia tak boleh nak pergi. Top speed saja. Pick up dia semua sama. Pick up sama. Cuma bila nak masuk top speed gear 4 dia lain macam sikit. Ujung dia susah menjerit sikit sebab ni berat. Bila gerak laju dia berat sikit. So itu. Cuma kelebihan dia high torque lah. Kalau masuk gear satu nak wheelie ke apa semua, tu rantai dengan gearbox tak tahan. Rantai dah tahan. Sprocket sprocket orang kata bang, sprocket makan tak? Tak makan. Sebab roller ni sebab solid bushing. Solid bushing dengan solid roller dia sangat bagus sebab dia susah nak makan sprocket. Sebab dia solid, faham tak? Dia licin. Dia satu batang pipe yang dipotong. Bukannya yang di kepingan besi yang dilipat jadi bulat, bukan dilipat jadi roller. Kalau kita tengok rantai murah, kalau ni tengok ada sambungan dia macam kepingan besi yang dilipat. Ni bukan, ni solid dia ketul macam tu. Dia masuk slot ketul. Bushing dia solid, roller dia pun solid. Bukan yang dilipat. Okay, jadi high torque application memang kau nak senjoh ke nak sentap ke memang dia kuat, tahan. O-ring punya. Lepas tu yang solid bushing. Sebab tu dua-dua ni solid bushing dengan O-ring. Jadi rantai ni sangat tahan lah. Dari segi ketahanan sangat tinggi lah. Lepas tu dia senyap sebab O-ring ni je ada getah situ kan, dia senyap. Awal-awal bising lah bunyi getah. Bunyi getah awal-awal lah. Lama tu dia senyap lah. Getah tu sebab baru lagi dia berat macam ni sekarang ni. Ada bunyi kalau bawa laju dia bunyi macam superbike. Bunyi getah. Bunyi getah. Lama dia senyap. Lama tu dalam lebih kurang 1000 km kau pakai, senyap lah. Sekejap je. Lepas tu tahan lama tak getah kan bang, nanti dia pecah lah. So far aku pakai 2 tahun tu aku fikir juga dulu getah dia pecah kan. Setahun kau rasa pecah getah ni, tak. Sampai sekarang aku pakai getah dia masih ada lembut lagi. Hidup lagi getah dia. Sebab kan dia ada minyak situ. Getah dengan minyak, bila dia sentiasa basah dengan minyak, dia akan sentiasa lembut. Dia susah nak degrade, susah nak reput. Sebab tu minyak kena ada juga untuk cover getah tu. Minyak tu patut roller ni kena, orang kata O-ring tak payah minyak. Kena minyak. Bukan kerana karat, kerana apa? Perlukan minyak. Luar ni perlukan minyak. Yang di seal dalam ni je. Okay, so silent ni senyap. Okay, kelemahan dia harga dia mahal. Ni harga dia kalau kau tengok Shopee pun dah mahal dah. Taicom ni. Tak ada RM50. Tipu kau dapat RM50. Memang murah lah. 428 ni. Mesti lebih daripada RM50, 60, 70. Kalau beli direct kedai RM90. Ada yang 100 lebih. Ada letak. Kalau kedai-kedai yang jenis terpencil sikit kan, susah nak dapat barang motor tu, memang harga dia Yahudi sikit lah, 100 lebih. Tapi harga dia biasa 90 tu boleh beli lah. Memang harga kedai standard 90, RM80. Online boleh RM70. Okay, 42 O-ring Taicom lah. Taicom memang boleh dipercayai lah. Aku dah pakai. Testimoni dari aku sendiri lah. Dan sampai sekarang aku pakai Taicom 428 O-ring. Tapi aku pakai peti rantai tak nampak. Tapi bila aku buka peti rantai dia semua terkejut. Rantai apa pakai 520 tak, 428 O-ring dia lebar je. Kalau 520 dia panjang jarak ni. Okay, so yang ni next project aku akan pakai rantai ni lah, DID memang ringan lah. Lembut gila. Lembut gila yang ni nak buat. Kerah.
O-ring. Ni ketahanan nak pergi konvoi jauh-jauh tak bimbang langsung Nak tunda orang tak bimbang tak bimbang langsung ada pasir ni tak bimbang langsung takkan masalah. Tapi pasir akan kacau bushing roller. Sebab roller ni open, bushing dalam je pasir-pasir. Tapi kalau terendam air tak elok juga. Kalau terendam air lama dia akan masuk kat dalam tu. So kalau banjir, harum banjir mungkin lagi teruk sebenarnya tu kelemahan dia. Kalau terendam banjir, air masuk dalam ni, masuk tak boleh keluar. Bayangkan macam mana karat dalam tu. Faham tak? Jangan harum banjir sangat lah. Kalau setakat hujan lebat biasa splash air tak ada masalah. Kalau terendam, dia mungkin risiko masuk sebab dia bergerak, air masuk dalam tu. Masuk boleh, keluar tak boleh. Mampus air di dalam tu. Okey, tu kelemahan dia tu untuk budak-budak motocross dia kata ada kelemahan dia, kata rantai dia karat dalam. O-ring tapi dia terendam dalam lumpur. Jadi habis susah gila nak cuci kalau O-ring. Dalam tu ada air bang. Buka-buka ketuk-ketuk ada air masuk patut pun. Lagi risiko lah. Jadi dia kata pakai yang ni je senang nak cuci, senang apa. Kena rajin je bang. Yang ni pun kena minyak juga. Cuma ketahanan tu memang tak dinafikan. Ni kata kalau on the road, atas jalan nak pergi konvoi, nak pergi jalan jauh-jauh, O-ring ni memang best. Memang tak bimbang rantai putus ke apa. Jangan fikir nak laju je. Ketahanan tu penting juga. Okay, kita balance lah. Okay, mungkin 25 HP. Okay, kita korbankan 2 HP. Asal 25 HP. Korbankan 2 HP untuk pakai rantai ni. Bila rantai ni pakai, memang drop HP. Berat. Tapi tahan. Memang tak bimbang jalan jauh, tak ada fikir langsung. Okey, rantai tegang kendor, tak perlu nak ketatkan lagi. Rantai aku dah kendor sebab rantai dah tegang kendor, dia ketatkan lagi, ketatkan ni dah tak boleh ketat. Yang ni sekali buat je. Betul, serius. Aku pakai rantai ni sekali pasang, tak pernah adjust tegang lagi, kendor lagi tak pernah. Pakai je sampai habis lah, sebab tak ada masalah. Tak ada rantai kendor ke apa semua, tak ada. Okey. Tak ada tegang kendor tak ada. Okay, rantai ni tak tahu lagi, nanti aku review lah bila aku dah pakai. Tapi memang rasak sebab dia solid bushing dan juga jenama dia DID. Harga pun boleh tahan. Harga dia murah RM20 dia ni. Aku beli yang ni dalam 70 ke 80 macam tu. Yang ni dalam 50 ke 60 macam tu. Original DID. Ni online, kalau beli kedai mahal ni. Online yang dia offer tu. Okay, yang ni DID chain 428 jenama HDS apa benda tu dia memang orang kata yang ni untuk passenger yang daily bukan racing, tapi untuk yang lasak punya. Tu HD tu. Ada istilah dia tengok HD ni. Hyper durability spec. Hyper durability. Memang sebab apa? Dia hyper sebab dia punya spec sama dengan O-ring, tapi dia tak ada O-ring je. Tebal dia sama, plate dia tebal gila. Roller dia solid dengan bushing solid. Okey. Tahan lama. Sebab tu nak pakai untuk performa pakai yang ni. Untuk ketahanan pakai yang ni. Ni pun tahan kan, tapi tak setahan ni kalau nak performa ambil yang ni ambil high quality sikit. Sebab mengapa beza dengan yang murah bang? Yang murah tu cepat haus dalam ni. Kau pakai sebulan dua apa semua, 2 kali tukar minyak hitam dah kena tukar rantai dah tak sedap. Itu laju boleh makan LC ni, tak boleh ESP dah tak boleh makan LC dah. Sebab apa? Kerana rantai sahaja. Dah dicek cam, cek minyak hitam, cek rantai dulu. Rantai ni sangat penting. Pergi dyno tengok, kalau rantai berenjuk memang dia orang rantai tu kena tukar. Ni dyno rantai gitu naik turun rantai tak payah dyno. Rantai kena smooth. Naik sikit naik turun sikit je. Boleh tu bawah HP naik. Rantai tu penting Rantai sprocket tu penting. Nak dyno ke, nak pergi test speed ke apa semua ke, nak jalan jauh ke, rantai check dulu. Kalau tegang kendor teruk sangat, free play banyak, pesan kat kawan. Kalau rantai tak bersedar, jangan bawa laju. Pesan konvoi juga. Rantai tu penting, ramai rantai putus. Okey. Pakai O-ring tahan lama. Jadi nanti beza rantai O-ring 415 versus apa-apa nanti tengok kelemahan mahal, high resistance sebab dia berat, top speed mungkin drop, HP drop lah. Kalau pakai rantai ni mungkin dapat 25, kalau pakai rantai ni mungkin dapat dalam 20 HP macam tu, drop banyak Untuk top speed biasanya, untuk top bawah tu macam sama je. Masih perlu lubricant masih perlu minyak. Jangan ingat O-ring ni tak perlu minyak. O-ring tak apa, dia ada grease dalam tu, tak perlu minyak. Kena minyak roller ni kering ni. Habis karat, habis bising motor kau nanti. Okey. Lepas tu besar sebab saya dia besar, lebar sebab dia O-ring kan. Dia lebar sikit. Kemungkinan mungkin sangkut dekat peti rantai. Kalau ESP mungkin sangkut, tapi aku pakai tak sangkut peti rantai. Hampir-hampir sangkut lah. Weight sikit je. Okey, jadi dia ada free lah. Tapi kalau setengah-setengah motor yang memang sprocket depan dia rapat dengan casing enjin, memang tengoklah kalau sesuai tak sangkut boleh pakai. Kalau sangkut tak boleh pakai kena pakai yang halus, O-ring tapi halus 415. Cuma 415 ni rantai tahan, sprocket pula tak tahan. Sprocket dia kena cari material yang keras-keras pula. Sebab 415 dia roller dia kecil, sprocket dia nipis. So sprocket nipis tu yang kita tak nak tu. Konvoi 100 kilo, lock 100 kilo, lock 50 kilo, sprocket dah tajam. Tak nak Sebab tu ambil 428 lebar sikit. Okay. So untuk ketahanan 428 lah biasa standard. O-ring dengan tak O-ring je. Okay.
So kita pergi ke study case. Study case ni yang orang pernah buat lah. Biasalah buat perbandingan. Okay, so sekarang ni kita tahu pasal O-ring dia berat. O-ring ni berat. Tu 428 bang. Kalau O-ring kita pakai halus, bukan 428 O-ring, kita pakai 415 O-ring. Ringan tak bang? Sebab dia kata kecil sikit. Berat juga. Aku dah cakap berat juga. Ringan sikit je. Tak ada, sebab O-ring ni sama saiz. Cuma lebar. Faham tak? Macam ramai orang kata pasal ni ringan. Tak ada ringannya. Dia ringan sebab dia ringan dari segi rantai tu, material dia. Sebab dia halus, jadi besi dia kurang lah sikit. Tapi dari segi geseran getah ni sama. Jadi 415 lawan dengan 428 yang biasa punya. 428 tak ada O-ring, tapi 415 ni O-ring. Dari segi ketahanan, yang mana tahan? Yang ni tahan. Sebab dia ada O-ring, dia tahan lama. Walaupun kata dia halus 415, yang ni tak tahan dari segi ketahanan. Yang mana laju bang top speed? Kalau motor ni, motor yang sama kita pakai rantai ni sekejap, lepas tu rantai ni. Yang mana laju? Yang ni laju. Walaupun rantai dia lebar 428, lebar besar, tapi dia ni tak ada resistor, dia laju dia. Yang ni tak laju sangat. Tak laju sangat. Tapi yang ni lagi tak laju lah sebab dia berat. Walaupun dia ni 415, tapi dia ni ada O-ring yang menyebabkan berat. O-ring, bukan rantai. Rantai tu mungkin ringan, tapi dia O-ring ni yang berat. Jadi dah test lah. 428 biasa lagi laju daripada 415 O-ring. Sebab tu aku pakai 428 O-ring terus. Alah 415 pun lebih kurang sama juga. Lebih kurang. Mungkin ringan sikit, tapi lebih kurang, faham tak? Still lagi laju yang ni. So aku pun pernah pakai 428 ni. Aku pernah pakai, lepas tu aku tukar. Aku pakai daripada spek 54 sebab lama rantainya tahan. Lepas tu aku rasa berat. Lepas tu aku tukar rantai biasa. Spek 56. Jet sekejap yang aku cakap. Jet sekejap. Lepas tu aku tukar balik jet bergegar kan. Tukar balik sampai dah sekarang 56 standard modi O-ring. Aku pakai sampai sekarang. Sebab aku pakai daripada spek 54 lagi. Lepas tu aku tukar ESP aku spek 56 standard modi Dream. Sampai sekarang pakai O-ring ni. Kalau orang kata tak laju, tapi orang tengok aku memang bawa takut lah. So, bukan takut apa. Aku bawa macam nak runtuh motor aku tarik. Sebab rantai dia aku yakin. Confident pakai rantai ni, confident kan nak tarik ke, nak naik bukit senjau gear 2 ke, no hal. Enjin tu kita tahu nak jaga macam mana, tahu limit dia macam mana. Tapi orang lain yang tak takut nak senjau bukan kerana apa, kena rantai berenjut. Motor dah jadi unta dah. Tu takut, sebab tu enjin boleh pergi, rantai tak boleh pergi. So rantai ni kena main peranan penting. Okay, jangan sebab orang kata enjin aku boleh pergi tapi rantai tak sedap rantai tak berapa sedap putus kan. 428 kan, 428 tapi kalau nak nasib kawan saya putus. Dia putus bukan kat pin ni kat sini putus. Kat sini dia punya apa nama, plate dia. Plate dia kan kita belajar komponen lah. Plate dia ni plate tebal ni. O-ring plate dia tebal. DID HD. Tengok tebal gila. Tebal ni. Dia tak ada O-ring je, tu beza dia. Yang standard aku tak bawa. Kalau standard nipis aku pernah ukur, ada standard tapi standard dah longgar gila dah, dan nipis. Plate dia nipis sikit yang standard. Kalau sama tebal pun material dia lain. Yang ni keras. Okay, material dia lain. Yang ni keras, ada yang treatment, ada yang solid bush ni dia treatment dengan heat treatment lagi. Dia panaskan, dia sejukkan jadi keras lagi. Dia ada heat treatment dia. Okay, so 415 lawan dengan yang ni, yang ni lagi laju, yang ni slow sikit dari segi laju, ketahanan yang ni menang. Okay, yang ni 428 solid bushing dengan 428 biasa curl. Yang ada kan yang bukan solid bushing macam ni, yang high quality macam ni, bukan. Yang murah punya dengan 428 solid bushing. Yang mana laju? So far yang ni laju. Yang ni laju, yang ni berat sikit sebab aku tahu top speed dia kiok. Yang ni rantai murah, rantai biasa yang RM40 satu set tu. Dapat, tapi dia bushing ni bukan solid, bukan racing pun, bukan yang high quality lah. Racing lain. Racing dia ringan lagi. So solid bushing lawan yang biasa punya. Yang solid bushing ni lagi laju, lagi ringan sebab dia smooth tau. Sebab dia ni tak ada ni kan, dia tak sakat-sakat orang tengah panggil. Tak lekat. Dia memang lancar. Ni lancar, pergerakan dia lancar sebab dia solid. Dalam ni solid, dia bukannya curl punya bushing. So yang ni seal, yang ni tak seal ni. Kata ni tidak seal, bukannya X-ray ni, tak seal. Ni biar rantai dua-dua ni 428 bukan O-ring. Tapi yang ni yang murah, yang ni yang mahal. Yang mahal ni lagi ringan dan tak lagi tahan. Tak lagi tahan sebab ni pattern ni. Yang ni daripada testimoni orang tu aku pakai ni. Ada kawan cakap pakai lah yang biasa lah. DID bla bla. Suka pakai DID ni lah. Dia kata tahan jugalah, dia kata. Tahan lama juga lah. Dia tak pernah pakai O-ring, tapi kata pakai ni tahan. Sampai sekarang kita tahan juga lah. Tak saya kena 10k lah dia pakai, 10,000 kilo lah. Tahan lagi rantai ni. So 415 solid bushing dengan 428 biasa. Ni tak sirak. Cuma nak kecil kan, nak ringan lagi. Ni dah ringan kan, nak ringankan lagi. Okay, so dari segi kelajuan memang yang laju lah. Yang ni pun dah laju dari yang ni. Yang ni lagi laju lah sebab dia kecil, 415. Dan ketahanan dia lagi tahan dari ni. Tu lah, ada orang kata pakai 415 high quality.
Lagi tahan. Ada orang kata lebih kurang lah, pakai 28 tahan sikit dari yang ni. Tapi orang kata yang ni sebenarnya ketahanan rantai ni dari segi 3 case study ni lah, disebabkan bushing dia. Solid bushing tu penting. Bushing dia tu penting. Yang tahan tak tahan solid bushingnya. Dan nak bagi lagi tahan, tambah o-ring. So, that's why aku nak try ni. Dia bushing dia solid tapi tak ada o-ring, lagi ringan. Jadi performance ada, ketahanan pun ada. Mungkin ketahanan kurang daripada o-ring, tapi performance tu penting aku pun dah nak try performance, sebab nanti bila kita buka spek baru, kita nak push to the limit kan, awal-awal tu nak tengok berapa daripada lagi lama tu dah puas dah main laju-laju, kita slowkan pakai o-ring balik. Sebab malas nak buka motor banyak kali, seminggu sekali buka motor buat apa kan, tukar rantai, tukar lagi kan. Kita nak ketahanan, sekali sampai motor tu buruk berdebu, kita pun lupa dah bila kali kita akhir kita basuh. Sebab kita pakai hari lenjam ni tak ada masalah. Ketahanan. Speed kurang sikit tapi kita korbankan speed untuk dapatkan ketahanan. Bukan korban banyak pun, bukan tak sampai 90 km sejam je, bukan. Kurang sikit, mungkin boleh pergi 15 km sejam. Bila pakai benda-benda macam ni, yang tahan ni, kita akan drop jadi 1.3. Okey tu 1.3, laju lah tu. Macam tu. Tapi tak payah pening kepala, pakai je. Hujan ke lebat tak payah basuh tu. Memang tahan kan, tak karat kan? Tak gitu je. Sebab je lasak. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, pemilihan rantai untuk speed. Kalau nak kejar HP apa semua, nak buat dyno, nak tengok dia top performance, jangan pakai o-ring. Jangan pakai o-ring. Pakai yang tak ada o-ring, tak ada apa. Nak test performance dulu. Tengok berapa top dia boleh pergi. Okey, nak tahu true performance dia. Lepas tu bila dah puas apa semua tu, untuk ketahanan nak maintain sampai bertahun-tahun tu, pakailah o-ring. O-ring ni lama-lama ni ringan juga. Sebab lama-lama dia longgar sikit, lepas tu getah dia makin keras, jadi ringan lah. Okey, lama-lama dia ringan. Awal-awal memang sangat berat lah. Memang korang rasa menyesal lah pakai o-ring kalau awal-awal ni. Yang pentingkan kelajuan. Yang jenis hari-hari full throttle, tiba-tiba dia nak tukar rantai berat macam ni o-ring, memang dia akan rasa sangat lemah, sangat menyesal lah. Tapi kalau dia ni pakai rantai ni, dia pun tak pernah full throttle, main half throttle, 75% throttle je. Kalau pakai o-ring, tak rasa menyesal sangat sebab dia rasa slow. Dia kepulah lebih sikit. Mungkin biasa dia 75% separuh throttle, mungkin lepas pakai o-ring dia mungkin hampir full throttle lah, sebab nak kejar balik speed yang sebelum ni. Tapi yang dah selama ni memang full throttle dah, pakai o-ring memang lemah lah. Motor kau memang slow daripada biasa lah. Memang agak menyusahnya berat slow sebab kau pentingkan speed. Tapi ketahanan kau tunggu. Rantai kau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali tukar. Kau pakai rantai ni memang 2 tahun tak tukar-tukar. Okey, tu je ketahanan. So tak payah pening kepala. Itu saja. Kalau nak pakai, motor kena betul-betul kuat lah. Motor memang ada extra throttle lah. Kita tak pernah full throttle lah. Ada extra throttle sikit. Aku tak pernah full throttle. Boleh pakai o-ring. Memang tahan. Memang puas hati lah. Harga pun puas hati kat, mahal. Jenama tak kisah jenama apa. So far kalau o-ring ni memang dibuat quality lah, bagi aku lah. Sebab aku pakai Taicom, okey je. Ada ke jenama yang mahal? Okey apa semua. Aku rasa kalau dah Taicom dah okey. Cuma orang kata Taicom ni rasanya company dia ni yang ambil kan. Taicom ni kan rebranding balik. Dia ambil barang orang semua, dia akan ambil teknologi orang dulu, and then dia rebranding balik. Mana-mana company yang bukan company rantai, macam bearing lah. Bearing NTN tu memang company bearing. Kalau bearing jenama pelik, Taicom bearing contoh, bukan bearing dia ambil daripada jenama yang keluarkan bearing, company bearing betul, lepas tu letak jenama dia. Sama-sama lah kan. Dia tukar-tukar, rebranding je. Jadi kita tak tahu dia asal dia ambil daripada company mana. Kalau rasanya ni DID punya ni, sebab sama dengan DID. Yang ni sama dia. Aku mungkin sebab tu lah, mungkin lah, tapi tak tahu lah. Tapi kalau yang high quality, yang jenama-jenama racing ni, high quality orang ni memang tak doubt lah, memang tahan lah. Cuma dia berat ringan tu bergantung jenis ni. X-ring lebih ringan. Dia beza dia, orang kata X-ring ni tu still lagi tak boleh lawan yang tak ada, yang open macam ni. Yang tak ada ni. Kalau letak X-ring ke WXW ring ke, RKMXW ring yang paling ringan tu pun sama je. Cuma ketahanan lebih ringan sikit je, tapi tak boleh lawan ringan yang tak ada seal ni. Ringan lagi dia. So kalau nak top speed, nak apa, nak cepat, nak top speed semua, yang ni lah. Nak ketahanan semua-semua, pakai ni lah, o-ring lah. Okay, terpulang. Tapi nak top speed, macam aku cakap, pakai rantai yang high quality, yang solid bushing. Solid bushing. Tengok, ataupun tengok rantai tu belek, pulas roller dia solid. Okay, solid bushing ke? Nak tahu solid bushing, beli je yang mahal, DID yang solid bushing punya. DID memang pakai solid bushing. Okay, itu saja untuk hari ni. Minta maaf lama sikit ni, tapi rantai ni penting pemilihan dia. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.